Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Selamat datang ke video 5 perkara yang kita pelajari. Amat jarang sekali aku keluarkan video ni. Tapi untuk edisi kali ni, aku buat berbeza sikit lah. Di mana sebelum ni, aku memberikan 5 perkara yang aku saja sendiri nampak hasil daripada perlawanan tersebut. Cuma kali ni, aku mengumpul komen-komen yang anda berikan selepas perlawanan, iaitu video aku dan juga video Lala. Aku tengok pendapat yang terbaik dan aku masukkan ke dalam video ni. So sekali lagi, ini adalah cara aku berinteraksi dengan anda supaya kita merasa lebih dekat lah, lebih kurang macam tu. Jadi tanpa buang masa guys, jom kita mulakan. Darren Lock dan Pedro. Keputusan Martin Stano untuk meletakkan salah seorang pada perlawanan ni untuk as a main striker, iaitu dimulakan daripada Darren Lock sebelum diganti Pedro, adalah merupakan satu keputusan yang cukup decision yang cukup aku persetujui. Kerana bagi aku kedua-dua individu ni sebenarnya perlu, especially Darren Lock sekali lagi perlu berada di posisi favourite mereka. Bila orang bagi memastikanlah keyakinan mereka terus berada di tahap yang kita inginkan dan kemampuan mereka untuk menjaringkan gol berada di tahap yang kita inginkan. Dan selain daripada itu, ia juga sebelum ni kita sering kali melihat Pedro dan juga Darren Lock diturunkan as a starting 11, di mana Darren Lock diletakkan sebagai left winger. Bukan aku tidak mahu Darren Lock berada di situ, tapi ini mengurangkan peluang pemain yang sepatutnya berada di posisi tersebut seperti Kumaran dan seperti mana kita nampak juga Jaffrey, yang aku boleh katakan lebih sesuai dan lebih memiliki kemampuan untuk beraksi di bahagian left wing Sabah FC. Dan pada masa yang sama juga untuk meletakkan kedua-dua pemain Pedro dan juga Darren Lock ni berada di posisi asal beliau, telah membuktikan memberikan impact yang positif untuk Sabah FC lah, di mana walaupun Darren Lock tidak berjaya melakukan jaringan pada perlawanan ni, tapi at least threat dan juga pressing yang dilakukan oleh Darren Lock pada bahagian hadapan cukup bersesuaian, cukup diperlukan pada masanya. Dan apabila digantikan posisi Darren Lock di bahagian oleh Pedro di bahagian attacking tu, memberikan satu lagi impact yang positif, walaupun tidak seperti mana yang diberikan oleh Darren Lock, aksi yang diberikan oleh Pedro, tapi ianya telah memberikan peluang dan of course untuk memberikan keyakinan kepada Pedro, di mana satu gol telah dihasilkan pada perlawanan tersebut. Jadi maksudnya di sini, apabila ada dua individu berada di bahagian hadapan yang sering kali mengisi posisi yang sama, ianya memberi persaingan yang sihat di antara kedua-dua pemain, di mana kedua-dua pemain perlu membuktikan yang mereka layak berada di posisi tersebut. Tidak mengawal perlawanan. So ini basically aku ingin menyentuh mengenai tempo perlawanan dimiliki oleh Sabah FC. Walaupun aku mengatakan pada video sebelum ni adalah merupakan perlawanan yang terbaik yang telah dilalui oleh Sabah FC, tapi kita tidak boleh menafikan juga momen-momen yang negatif lah pada perlawanan ni, di mana walaupun kita sudah selesa mendahului 2-0, tapi keinginan Sabah FC untuk terus berada dalam perlawanan tersebut, hadir ke dalam perlawanan tersebut, agak orang up and down lah, especially pada separuh masa kedua, di mana selepas sahaja aku lihatnya, selepas saja Negeri Sembilan mendapatkan gol pertama mereka telah berjaya mengambil tempo perlawanan tersebut dengan serangan demi serangan telah dilakukan oleh mereka, yang hampir membuat kedudukan menjadi 2-2. Luckily enough, Gaby berada di posisi yang sepatutnya untuk membuat clearance. Kalau tidak, sudah pasti perlawanan ini Sabah FC akan membawa pulang satu mata sahaja. So ini adalah benda yang penting sebenarnya untuk kita kekal berada di dalam perlawanan tersebut, untuk mengawal tempo perlawanan tersebut, kerana kita tidak boleh membiarkan sesuatu tim atau mana-mana tim sekalipun untuk mendapatkan mengembalikan keyakinan mereka pada perlawanan tersebut. So ini adalah benda yang aku nampak especially pada separuh masa kedua, dan ianya telah disebabkan oleh satu benda, strategi subs. Aku boleh katakan fail lah dilakukan oleh Martin Stano dalam perlawanan ni, despite all of the good thing yang telah ditampilkan, strategi yang telah diberikan oleh beliau. Tapi bila masuk bab sub ni, ianya telah memberi impact yang cukup besar untuk Sabah FC lah, di mana mengeluarkan Minko dan juga memasukkan Rawisan Batuil telah membuka peluang kepada Negeri Sembilan untuk melakukan serangan di bahagian tersebut, di mana pada sebelum ni ianya telah dikawal dengan cukup bagus oleh Minko. Sebaik saja dimasukkan Rawisan Batuil, anda boleh lihat sendiri di highlight video ni, di mana banyak serangan dilakukan di bahagian tersebut.
Dan ini telah memberikan impact yang besar lah untuk dua central defender kita, iaitu Dominic dan juga Gaby, di mana bagi aku as a defender ni anda telah diberikan tugas untuk mengawal zone anda masing-masing. So apabila zone tersebut tidak berjaya dikawal dengan individu-individu tertentu dengan sebaiknya, ia telah memberi beban kerja kepada individu yang lain yang perlu pula mengawal dua zone. Lebih kurang macam tu. So ianya telah memberikan satu impact yang besar, especially untuk bahagian serangan Sabah FC, di mana hasil daripada ketimpangan tersebut saja bukan sejak central defender kita perlu cover dua zone, tapi individu yang berada di bahagian midfield pula perlu membantu pula bahagian defender Sabah FC bagi mengelakkan serangan yang bertarik arus tersebut. Jadi ini telah memberikan impact untuk serangan Sabah FC lah, di mana pada sebelum ni as a starting 11 defender kita telah berjaya membuat anticipation yang cukup bagus, memutuskan serangan yang dilakukan oleh Negeri Sembilan dan membuatkan midfield ataupun serangan Sabah FC tidak perlu turun untuk membantu mereka, dan serangan lebih mudah dilakukan kerana individu yang sepatutnya berada di bahagian tertentu berada di posisi tersebut dan gerakan bola boleh dilakukan bagi merancangkan sesuatu lah. Dan ini telah sekali lagi telah direncatkan oleh kerana strategi pertukaran yang tidak sesuai dilakukan oleh Martin Stano. Dan bagi aku sudah tiba masanya untuk kita menguji dan juga menggunakan individu yang jarang sekali digunakan di position tersebut, iaitu Ardinesh lah. Kerana bagi aku personally, Ardinesh hasil daripada beberapa perlawanan yang telah beliau miliki, aku nampak dia ada potensi sebenarnya. Cuma of course lah kurang meyakinkan pasal kurang minit permainan yang beliau miliki. Keputusan positif. Agak bercanggah sudah sini. Tadi cakap tidak berapa bagus, tapi sekarang tiba-tiba keputusan negatif. So apa yang aku katakan keputusan negatif ni adalah dari segi 3 poin yang kita miliki dalam perlawanan ni, di mana perlawanan ini cukup penting, dan aku sendiri telah nyatakan dalam tajuk video aku, tidak ada option lain untuk Sabah FC dalam perlawanan ni. Baik seri pun aku tidak mahu dalam perlawanan ni, kerana kita sekarang menentang pasukan yang berada di bottom league di saingan Liga Super ni lah. So sekiranya kita tidak memiliki apa yang kita perlu perolehi dalam perlawanan ni, ia adalah merupakan satu miss opportunity bagi Sabah FC. Dan yes, again, walaupun kita struggle dalam perlawanan ni, tapi still kita dapat membawa pulang 3 mata yang kita inginkan. Positif untuk again starting 11 Sabah FC menunjukkan di sini mereka walaupun bukan strategi yang kita inginkan, bukan corak permainan yang kita inginkan, tapi pemain tersebut layak untuk berada as a starting 11 yang membawa Sabah lead 2-0 pada perlawanan ni. Cuma again, itulah seperti mana yang aku katakan pada poin yang sebelum ni. Winning streak. Kenapa pula kita perlu mengatakan winning streak? Bukan kita kalah kepada JDT kah? Okay, ini adalah antara benda yang the way I see it and the way kamu tengok jugalah, kerana komen ni pun ada juga terdapat di ruang komentar, which is bagi aku logik juga. Kerana winning streak kita, kalau kita track back, sebenarnya adalah lebih kepada bertemu dengan tim yang berada di mid dan juga bottom league. Dan seperti yang aku katakan tadi, ini adalah keputusan yang perlu kita lakukan dan perlu kita miliki tanpa ada sebab-sebab yang lain. Tidak ada reason yang lain. Walau macam mana sekalipun, dengan kedudukan kita yang berada tangga ketiga ni, keputusan menentang pasukan yang berada di mid dan juga bottom table adalah keputusan yang pasti dan perlu kita miliki. That's why kenapa aku tolak JDT lah. Kerana kita tahu pun JDT belum memiliki sebarang rekod tanpa kalah lagi, belum memiliki rekod kalah lagi sepanjang perlawanan ni, instead of satu seri untuk perlawanan ni. Dan aku melihat PDRM cukup lucky enough lah untuk memiliki keputusan tersebut. Dan aku sekali lagi, dan juga anda juga dah memberi komen tersebut, bahawa perlawanan menentang JDT itu adalah perlawanan yang boleh kita tolak tepi lah, kerana kita tahu apa result yang bakal dimiliki oleh mana-mana pasukan sekalipun. Jadi untuk memenangi perlawanan ni, despite kita tewas waktu perlawanan menentang JDT, di mana Negeri Sembilan pula mempunyai moral yang positif selepas menang menentang Seri Pahang tempoh hari, adalah merupakan satu result yang cukup bagus sekali lagi bagi memaintainkan winning streak kita di saingan Liga Super ni. Dan sekali lagi membuktikan di sini
kita tidak mempunyai sebarang halangan untuk menumpaskan mana-mana tim yang berada di saingan Liga Super ni, tapi winning streak ni sebenarnya akan menjadi threat apabila kita start bertemu dengan tim yang berada di top 5 lah. Lebih kurang macam tu, dan benda ni yang perlu kita perhatikan, dan winning streak ni yang perlu kita letakkan di dalam dada kita dan juga di dada pemain, yang membuktikan kita sebenarnya mampu untuk menerajui saki-baki perlawanan di saingan Liga Super ni. Jadi itu dia guys, 5 perkara yang kita pelajari hasil daripada perlawanan Mataram Negeri Sembilan ni. Dan sekali lagi, apa yang aku tekan dalam video ni adalah perkongsian daripada anda di ruang komentar di bawah. So sama ada anda bersetuju ataupun tidak dengan pendapat-pendapat yang diberikan oleh rakan-rakan kita, anda boleh tekannya di ruang komentar di bawah. Dan bertemu lagi lah di video seterusnya guys. Assalamualaikum.